Asy-Syura 65, tajuknya segala waktu karahah, waktu makruh mengerjakan solat. Dan makruh tahrim sembahyang pada ketika rambang. Apa maknanya rambang? Makna rambang maksudnya pada ketika bayang menjadi seperti tiar. Maksudnya pada waktu tengah hari berdiri tegak. Jadi pada waktu itu nak sembahyang sunnah ukur dia makruh tahrim. Mana dekat-dekat dan nak sampai kepada peringkat haram. Seboleh-bolehnya elak daripada mengerjakan solat pada waktu itu. Kecuali kata dia pada hari Jumaat. Kalau pada hari Jumaat, don't worry, tidak menjadi masalah. Selain daripada hari Jumaat, tak boleh kita lakukan solat sunat pada waktu bayangan berada di tengah-tengah langit. Dan yang kedua, kemudian daripada sembahyang subuh hingga naik matahari sekadar 7 hasta pada pandangan mata. Yang kedua, hukum makruh lagi mengerjakan solat selepas daripada waktu subuh. Berpanjangannya daripada waktu subuh sehingga naik matahari sekadar 7 hasta mengikut pandangan mata. Mana agak-agak. Mengikut penilaian mata kita agak-agak 7 hasta ni pada panjang mana? Lebih kurang 1 depa ke, agak-agak begitulah. Jadi makna daripada lepas subuh sehingga naik matahari sekadar 1 hasta, maka hukumnya makruh. Ketiga, kemudian daripada asar sehingga lenyaknya matahari. Mana yang ketiga selepas daripada asar hingga masuk maghrib. Lenyap matahari ini maksudnya masuknya maghrib. Jadi 3 waktu saja makruh sembahyang sunat. Yang pertama, waktu tengah hari diri. Yang kedua, waktu selepas daripada asar hingga masuk maghrib. Yang ketiga, waktu selepas subuh sehingga naik matahari sekadar 7 hasta. Malaikat kerana mempunyai sebab-sebab yang tertentu. Kecuali solat sunat yang mempunyai sebab itu dibolehkan. Dan juga dibolehkan mengerjakan solat qadha, maknanya solat yang luput. Solat qadha ni maksudnya solat fardu yang terlupu disebabkan bukan kecuaian. Contoh Kak Sa'diah tidur sebelum waktu zuhur. Katakanlah tidur jam 12, tidurlah. Kenapa nak ambil fadilat qailulah? Tidur jam 12, bangun asar bangun. Ya Allah Rabbi. Makna tak sembahyang zuhur. Bangun tu orang azan dah. Dia pun tanya anak dia, azan zuhur ke ni? Tak lama azan asar. Ya Allah Rabbi. Zuhur entah ke mana. Mana terluput dah waktu zuhur. Jadi selepas daripada solat asar, kemudian akak boleh mengerjakan solat qadha zuhur. Selepas daripada solat asar. Dibolehkan. Walaupun pada waktu itu dia panggil waktu makruh. Tetapi dibolehkan kerana mengqadha sembahyang yang luput. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Ada 3 masa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, adalah Nabi melarang kami an nusalliya fihinna, bahawa kami mengerjakan salat pada 3 masa tersebut. Ingat baik-baik, sidang penonton yang dihormati sekalian, ingat Tuan Hashim Yusof, ingat sewaktu dulu hantar sama-sama belajar di pondok betapa dulu. Ingat lama dah. Kita sama-sama belajar dulu pada tahun 86 hingga tahun 90. Barangkali terlupa dah. Nabi kata 3 sa'ah, ada 3 masa. Ada 3 masa yang tidak dibolehkan mengerjakan solat padanya. Au an nukbira fihinna mautana, ataupun ada 3 masa
yang tidak boleh dikebumikan orang mati padanya. Makna sembahyang tidak dibolehkan mengerjakan pada 3 masa. Begitu juga dengan mengkebumikan orang mati pun pada 3 masa ini tidak dibolehkan juga. Mana dia 3 masa yang dimaksudkan itu? Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Masa yang pertama kata dia, hina tatlu'u syamsu, ketika terbitnya matahari. Ketika mula terbitnya matahari, bazighatan hatta tartafi'a, sehingga terangkat matahari qadar 7 hasta. Maknanya selepas subuh. Makna selepas solat subuh sehingga naik matahari sekadar 7 hasta. Ini tidak dibolehkan kita mengerjakan sembahyang sunat. Dan juga tidak digalakkan kita mengkebumikan orang mati. Kalau ada orang mati, tunggu dulu. Nanti matahari naik lebih daripada kadar 7 hasta baru boleh ke bumi. Yang kedua, wa hina yaqumu qa'imu zahirati hatta tamila syamsu. Yang keduanya, pada ketika berdirinya unta, wa hina yaqumu qa'imu, pada ketika berdirinya unta, az-zahirati hatta tamila syamsu, pada ketika bersangatan panah sehingga gelincirnya matahari. Ini menjadi satu amalan kepada orang masyarakat zaman dulu. Waktu tengah hari ini, unta ni tidak adalah binatang yang babi. Binatang yang babi, binatang yang keras dah, orang Kelantan kata. Binatang yang kalih dengan panas. Tetapi walaupun kalihnya binatang unta dengan panas, apabila tiba matahari berdiri, mana duduk di tengah-tengah matahari, di tengah-tengah kepala, sudah tentu pada waktu itu unta yang sedang duduk di waktu itu akan bangun berdiri untuk mencari bayangan pokok-pokok untuk berteduh. Maka pada waktu itu kata Nabi SAW, dimakruhkan kamu mengerjakan solat. Dengan erti kata waktu yang hampir dengan masuknya waktu zuhur. Juga pada waktu itu dimakruhkan mengkebumikan orang mati. Tak boleh kita kebumikan orang mati pada waktu itu. Kenapa? Sebab panas sangat. Yang ketiga, wahina tadayyafu lil ghurub. Wahina tadayyafu lil ghurub. Yang ketiganya, pada ketika cenderung ia kepada lenyap. Dengan erti kata pada waktu hampir matahari masuk. Apa makna? Maknanya waktu selepas solat solat asar. Waktu selepas solat asar hingga masuk maghrib. Waktu itu makruh mengerjakan solat sunat, dan waktu itu makruh mengkebumikan orang mati. Baik, ini berdasarkan sabda Nabi SAW. La salata ba'da subhi. Nabi kata tidak ada semayang selepas daripada semayang subuh. Hatta tatlu'a syamsu, sehingga naik matahari qadar 7 hasta. Baru ada semayang. Sebab itu apabila naik matahari sekadar 7 hasta, kita akan semayang sunat isyraq. Apabila naik lagi matahari, maka kita akan mengerjakan salat duha. Sekarang kita tidak mengambil kira dah soal ukuran gitu. Sebab kita ada jam. Kita tengok jam je sekarang. Lepas tu jam pula, ada pula jam waktu. Dia sebut, dia tulis di situ, waktu isyraq jam 7.30 contohnya. 7.30 pagi. Manakala sunat duha jam 8.30 pagi. Waktu zuhur contoh, jam 1.30 petang. Waktu asar 4.45 petang. Waktu maghrib pula 7.30 malam. Manakala waktu isyak pula 8.49 malam. Waktu subuh pula jam 6 pagi. Mana ini semua memberi kemudahan kepada kita. Dan akhir sekali, apabila terlalu mudah, maka akal kita menjadi tumpul. Ingat baik-baik.
Okey, terima kasih kepada Ustaz Talha. Dan juga saya dipahamkan pada malam ini, semua pelajar-pelajar tahfiz saya juga menyaksikan kuliah maghrib yang saya sampaikan ini. Dan juga ibu bapa kepada pelajar. Terima kasih kepada semua. Kemudian wa ba'dal asri, yang kedua Nabi kata tak boleh mengerjakan solat selepas daripada solat asar hatta taghib asy-syamsu, sehingga tenggelamnya matahari. Maksudnya sehingga masuknya waktu maghrib. Ustazah Atikah, thank you. Ustazah duduk di rumah mama ke duduk di rumah sendiri ni? Okey. Dan kata dia, malaikat dibolehkan mengerjakan salat sunat itu apabila berada di tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Tadi dia kata ada 3 waktu yang tidak dibolehkan kita mengerjakan salat sunat, dan ada 3 waktu yang tak boleh kita mengkebumikan orang mati. Waktu yang dimaksudkan itu, yang pertamanya waktu selepas subuh sehingga naik matahari sekadar 7 hasta. Yang kedua, waktu tengah hari berdiri di atas kepala sehingga masuknya waktu zuhur. Yang ketiga, selepas daripada solat asar sehingga masuknya maghrib. Mana sebarang solat sunat yang tidak mempunyai sebab tak boleh dikerjakan. Begitu juga tidak boleh ditanamkan orang mati. Tak boleh diberi excuse, diberi pengecualian, kecuali maksudnya baru boleh. Di mana dia kata kecuali, ataupun dia disebut malaikat dibolehkan mengerjakan apa-apa salat ketika berada di tanah haram Makkah dan Madinah. Bila berada di tanah Makkah haram, ada di tanah Makkah ataupun Madinah, maka di situ dibolehkan mengerjakan apa-apa salat dan mana-mana waktu sekalipun. Boleh. Ingat baik-baik. Boleh. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Abdi Manaf. Nabi kata, wahai anak Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti. Jangan kamu menghalang mana-mana orang yang nak tawaf di Baitullahil Haram. Mana kalau ada saja orang nak tawaf di Baitullah, silalah. Jangan kamu halangi mereka untuk berbuat demikian. Wasalla ayya sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Dan jangan kamu halang mana-mana orang yang nak sembahyang di mana-mana waktu yang dia sukai. Min lailin, sama ada pada waktu malam, au naharin, ataupun pada waktu siang. Mana berdasarkan kepada sabda Nabi ini, salat pada 3 waktu di Makkah dan di Madinatul Munawwarah dibolehkan. Adapun di tempat yang lain daripada itu tidak dibolehkan. Habis. Kemudian kita masuk tajuk yang baru, iaitu bank dan qamah. Dek, mari sini. Mari nak belajar bank dan iqamah. Duduk situ. Okey, bank dan iqamah. Bank maksudnya azan. Duduk sini. Dan iqamah. Sunat dilaungkan azan dan iqamah sebelum sembahyang fardu. Sidang penonton yang dihormati sekalian, terima kasih kakak ipar saya Siti Arafiah. Siti Arafiah. Okey. Okey, terima kasih. Hashim Yusuf minta kita baca kitab Usul Din malam esok. Okey, insya-Allah kita cuba cari kitab Usul Din, kita akan baca malam esok. Okey, thank you Syim. Kata dia, disunatkan azan dan iqamah sebelum mengerjakan salat fardu. Akakku Kusmiati, akak-akak sidang penonton yang dihormati sekalian, sekarang kita nak salat di masjid tak boleh.
kita nak solat di surau pun tak boleh. Maknanya, boleh dikatakan kebanyakan kita mengerjakan solat di rumah bersama dengan ahli keluarga. Maka inilah ketika yang terbaik untuk kita menurunkan ilmu kepada anak-anak kita yang lelaki dan juga kepada suami kita ataupun anak lelaki untuk menjadi imam. Kita praktik apa yang kita belajar ini supaya dapat kita implikasi dia dalam keluarga. Dengan tujuan kita nak barakah daripada Allah Ta'ala. Jangan tunggu azan dan iqamah ini di masjid saja ataupun di surau saja. Di rumah kita pun boleh. Baik, sebab itu dia kata, azan dan iqamah ini sunat hukumnya. Dilakukannya pada mana-mana semayang fardu. Sunat. Maknanya kalau kita buat, dapat pahala. Jadi, buatlah. Bukan lama pun azan ni. Dan iqamah bukan lama pun. Dengan tak lama. Dan kalau kita semayang, lagi tak lama. Kalau di masjid, barangkali lama sikit lah. Kalau kat rumah, saya yakin tak lama. Sebab apa? Sebab kita nak baca wirid-wirid panjang pun tak nak. Okay, thank you Ustaz Salman. Okay, tak apa. Don't worry. Ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Di mana umira Bilal ay yashfa'al adhana syaf'an wa yutira al-iqamata illa al-iqamah. Bukhari Muslim mengatakan umira Bilal, diarahkan Sayyidah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini diarah ayyushfa'al adhana syaf'an, supaya dia menggenapkan laungan azan dengan angka yang genap. Maksudnya dua-dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maksudnya genap. Wa yutiral iqamata illa al-iqamah. Dan diarahkan Bilal ini mengganjilkan iqamah ketika mana dilaungkan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Itu maksudnya mengganjil. Maknanya menyebut satu-satu. Adapun azan kena sebut dua-dua. Baik. Illal iqamah. Kecuali apabila sampai pada perkataan qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Itu lain. Baik. Dia kata kecuali pada perkataan qad qamatis salatu, qad qamatis salah, pada perkataan itu tidak disuruh ganjil. Sebab diulang dua. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Dua kali diulang perkataan yang sama. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Okey. Dan sunat menjawab bagi orang yang mendengar. Mana-mana orang yang mendengar lawangan azan, hendaklah dia turut menjawab. Sama dengan apa yang diazankan oleh muazzin. Maka berkata ia seperti perkataan orang yang bang itu juga. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, idza sami'tumun nida'a. Nabi kata apabila kamu mendengar orang azan, faqulu mithla ma yaqulul muazzin, maka hendaklah kamu menjawab seperti mana yang hendaklah kamu berkata seperti mana yang dikatakan oleh muazzin. Gitu. Dan pada riwayat Muslim mengatakan malaikat apabila dikatakan perkataan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, maka hendaklah kamu menjawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun terus kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Kita pun kata asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Bila sebut perkataan hayya 'alas salah oleh muazzin, maka orang yang mendengar alaungan azan ini adalah menyebut perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita pun kata la ilaha illallah. Mudah je. Orang perempuan pun sunat juga jawab. Bukan kata orang lelaki saja. Orang lelaki sunat menjawab dan orang perempuan juga sunat menjawab. Ni banyak benda orang puan ni tak buat ni. Ingat baik-baik. Sama juga dengan semayang maya. Semayang maya kita tengok orang lelaki dah semaya. Orang perempuan tak semayang. Berat sungguh. Orang perempuan pun boleh semayang. Sebab itu rugi. Rugi kalau sekiranya orang lelaki mati ni rugi. Sorry, memang rugi. Sebab apa? Sebab kalau orang lelaki mati, bini dia tak semayang mayat tok lelaki dia. Kalau orang lelaki mati, bini dia tak tolong mandi mayat tok lelaki dia. Tapi kalau bini mati, untung berlaku-laku. Kalau bini mati, tok lelaki barangkali akan tolong memandikan jenazah bini dia. Tok lelaki dia akan tolong mengkapankan jenazah bini dia. Tok laki akan tolong mengusungkan jenazah bini dia. Tok laki akan tolong semayang jenazah bini dia. Tok laki menurunkan jenazah bini dia ke dalam kubur. Maknanya, kalau bini mati, lebih bagus daripada tok laki mati. Sebab tok laki mati, kebanyakan bini tak buat apa-apa. Begitu. Jadi sebab itu, mati ni walaupun saya kata bagus bini mati, bagus tok laki mati ke, semua sekali dia bergantung kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Allah Taala menentukan bini mati dulu, matilah bini. Kalau Allah Taala menentukan tok laki mati dulu, matilah tok laki. Jadi walau bagaimanapun, saya nak bagi ingatan kepada rakan-rakan yang menyaksi kuliah kita pada malam ini, tolong pedulikan apa-apa yang kita pelajari ini. Mana semayang-mayang hendaklah dikerjakan oleh kita juga orang perempuan. Kemudian jawab azan, kita orang perempuan tolong jawab. Saya perhati orang perempuan jangan jawab azan ni. Yang jawabnya orang lelaki. Tak tahu kenapa. Barangkali tidak ada ilmu. Ataupun barangkali tidak biasa. Dia tidak biasa diri dia untuk menjawab. Tolong jawab. Jadi apabila kita membiasakan barang yang tak biasa, lama-lama perkara yang tak biasa itu akan menjadi biasa.